Kerana setiap ujian itu pahala. Kita kena letak demikian. Setiap kali mana kita ditimpa ujian, kita dapat pahala. Setiap kali mana kita diuji oleh Allah dengan ujian, Allah sedang meningkatkan kedudukan kita di sisinya. Allah naikkan kedudukan kita di sisinya. Jangan kita nampak bila kita kena uji, habislah kita di sisi Allah. Tak. Kita bukan demikian. Bila kita semakin kita diuji, semakin naik kedudukan kita. Semakin naik kedudukan kita dan semakin hampir kita dengan Allah. Yang ni yang kita kena faham dalam hidup. Sehingga kan janganlah kamu mengharapkan kematian di saat itu. Rugi pada diri kamu. Allah bagikan ujian yang banyak dalam hidup ini dengan tujuan apa dia? Bukan sekadar pahala, tujuan untuk menghapuskan dosa, kafarah dosa, buang segala dosa-dosa yang ada pada diri kita ni. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya Halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita akan memulakan satu kitab. Yang kitab ini ana sendirinya kuliahkan dan ana belajar semenjak daripada kecil dahulu. Kemudian lepas pada itu sambung belajar kitab ininya di Mesir. Ana belajar waktu mana ana kecil-kecil bersama dengan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Kemudian lepas pada itu setiap petang Jumaat belajar kitab ini, ataupun sebelum daripada itu diajar kitab ini pada malam Jumaat dalam kuliah-kuliah beliau tersebut. Lepas pada itu anda belajar sambung kitab ini, belajar dekat Mesir dengan beberapa orang syekh. Kemudian balik daripada Mesir anda mengajar kitab ini hanya di Masjid USJ, Masjid Al-Falah. Kemudian kitab ini yang diajar di Masjid Al-Falah dah sampai setengah dah, separuh daripada tajuk yang belajar ini. Kemudian dan bila dibincang dengan sahabat-sahabat, kitab apa yang patut dimulakan di tempat ini, saya cadangkan kitab inilah. Kitab yang Imam Qurtubi Rahsia Kematian ini, yang sebenarnya sebelum daripada kitab ini ada satu lagi kitab yang patut kita belajar, iaitu kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tetapi kitab tersebut terus kepada cerita tentang mati terus. Cerita terus terhadap bab mati, suasana kematian. Tapi tajuk kitab ini dia tidak cerita tentang mati saja, tetapi dia cerita tentang dia ajar pada kita supaya bagaimana kita nak bersiap saat mana kita nak menghadap depan Allah. Kemudian lepas pada tersebut dicerita tentang suasana kita di alam barzah. Kemudian dicerita pada kita sampai peringkat di mana kita bangkit di padang mahsyar nanti. Kemudian macam mana kita nak melalui titian sirat sampailah kita berada dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Kitab ini menjadi kitab besar.
walaupun kitab ni nampak tebal, anda tak tahu kita sempat habis ataupun kita habis dulu. Sama ada kita yang habis dulu ke ataupun mudah-mudahan kita berdoa pada Allah lah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mulai daripada pagi Rabu ini kita mula berbicara kitab ini. Saya datang daripada Shah Alam semata-mata untuk diminta untuk kuliah kitab ini ni, sejam perjalanan untuk sampai tempat tuan-tuan. Jadi oleh kerana demikian, saya harap supaya kita boleh istiqamah jugalah. Istiqamah untuk kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan mulai daripada hari ini kita akan memulakan kitab ini sampailah kita betul-betul faham terhadap perjalanan kita yang kita lalui akan datang nanti. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa kita belajar kitab ini? Mengapa kita perlu belajar bab ini? Bab ini merupakan bab yang cerita tentang mengenai perjalanan kita yang akan datang. Dalam hidup kita ni ramai orang cerita, banyak orang sebut tentang kenangan-kenangan lalu. Jarang orang kita nak cerita tentang benda yang akan datang. Tak ada orang boleh cerita tentang perkara yang akan datang kecuali Islam. Islam diajar hidup ini, kita diajar supaya hidup dalam keadaan sentiasa nampak kebaikan-kebaikan yang baik yang Allah sediakan untuk akan datang. Islam ni dia tidak ajar pada kita supaya kita hidup dalam keadaan kita mengeluh terhadap cerita lama, ataupun kita duduk cerita tentang mengenai perjalanan-perjalanan kita yang lalu. Islam larang daripada kita hidup dalam keadaan cerita tentang perkara yang lalu, ataupun kita hidup mengungkit-ungkit cerita lama dalam hidup kita. Tetapi Islam ajar hidup ini mesti sentiasa baru. Baru untuk apa dia? Baru hidup kita untuk akan datang nanti. Cerita lama kita tak boleh nak ulang, kita tak boleh nak kembali balik. Kenangan dalam hidup kita, jadikan dia sebagai satu cerita yang pernah kita lalui. Yang lepas, Islam suruh kita taubat, kita minta ampun pada Allah. Banyak mana pun dosa kita ataupun banyak mana pun kesilapan kita, Islam diajar pada diri kita ni, yang lepas tu kita taubat, minta ampun pada Allah. Manakala yang akan datang, Islam ajar pada kita supaya kita ni letakkan harapan, letakkan yang disebut dengan, yang namakan dengan raja. Raja maksudnya kita berharap. Berharap untuk apa dia? Berharap untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kita bincangkan kitab ini, tuan-tuan, ibu-ibu, para hadirin sekalian kena faham kenapa kitab ini saya cadangkan untuk kita belajar, dengan tujuan nak suruh kita ni sentiasa positif terhadap untuk ke syurga Allah. Kerana dalam hidup kita ni bukan kita hidup untuk di dunia saja, tidak. Kita kena faham perjalanan hidup kita ini, kita menuju kepada ke depan. Ke depan kita ni pergi ke mana? Dalam hidup kita, kita mesti pergi ke syurga Allah. Kerana asal kita ni datang daripada syurga dan kita mesti balik ke dalam syurga. Orang kita bila dia hidup di atas dunia, kalau mana kita hidup atas dunia, kita ni ramai di kalangan kita ni jadi terpedaya dengan dunia. Kita rasa dunia ni menjadi satu tempat dan kita rasa seronok dengan dunia, sehingga kan kita tak bersedia untuk nak menghadap perjalanan yang akan datang nanti. Ramai di kalangan kita dia tak tahu apa benda yang dia nak buat bila dia meninggal dunia. Bila masuk dalam kubur nak buat macam mana? Tak payah cerita nak masuk dalam kubur. Bila kita dekat nak mati ni pun ramai mana orang kita tak tahu. Tak tahu macam mana nak buat. Bila tengok malaikat mula datang diri depan muka kita, bila kita dengar suara malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari titik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Saat itu kita nak buat macam mana? Orang kita tak tahu nak buat macam mana. Kenapa tak tahu ni? Kerana kita tak pernah belajar. Oleh kerana kita tak pernah belajar bila kita nak berdepan dengan malaikat. Belajar bagaimana saat mana roh kita ditarik, dipanggil sakarat. Orang kita tak pernah belajar. Dalam hidup kita ni, kita banyak belajar yang lepas. Belajar benda yang lepas. Benda yang akan datang kita tak belajar. Bila kita nak pergi ke dalam syurga Allah, kita tak belajar benda yang akan datang nanti. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup kita. Jadi bahaya ni yang menyebabkan kita jadi buntu. Ramai mana orang masuk dalam kubur tercengang-cengang. Allah ceritakan
Kalau kita baca dalam ayat Quran, banyak ayat-ayat yang cerita manusia bila masuk dalam kubur, masing-masing sebut qala rabbirji'un, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Kenapa nak hidup balik di atas dunia? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku perlu buat sebelum daripada aku mati ni, aku tertinggal untuk aku nak buat amalan tadi. Bila masuk dalam kubur, baru perasan. Bila masuk dalam kubur tu baru perasan, ialah kita tak nak macam tu. Kita nak biar kita waktu mana kita masih hidup ni, dalam peluang yang Allah bagi pada kita ni, kita betulkan sepanjang masa. Betulkan sekarang. Untuk apa dia kita betulkan sekarang? Untuk kita selamat akan datang. Tapi jangan kita terhidup dengan kenangan-kenangan lalu. Bahaya kita. Ramai mana orang di kalangan kita ni hidup mengimbau cerita-cerita lama. Duduk seorang-seorang dengar lagu bagaikan layang-layang terputus talinya. Duduk seorang-seorang, dia duduk seorang-seorang, dia ingat cerita lama-lama dahulu, kenangan-kenangan lalu. Padahal dia menangis seorang-seorang. Kenapa dia nak menangis seorang-seorang? Dia rasa rugi. Banyak masa dia telah berlalu dalam hidup dia. Kerana dia mengimbau kenangan lalu. Islam dia tak nak macam tu. Islam dia nak umat dia, kamu fikir akan datang macam mana. Kamu kena nampak macam mana akan datang nanti. Bila kamu bersorangan dalam kubur. Bila kamu bangkit seorangan di padang mahsyar. Bila kamu jalan di titian sirat. Macam mana keadaan diri kamu nanti. Yang ni yang menyebabkan kita dapat pahala. Islam dia ajar demikian. Sebab kalau kita dengar ulama-ulama dia sebut apa dia? Ulama-ulama dia ajar, dia kata, bercakaplah kita saat mana kita bercakap, cakap kita itu menjadi zikir. Dan diamlah kita saat mana diamnya kita itu diam fikir. Pada diri kita ni. Kita diam. Bila orang tanya diam, kenapa diam saja? Kita sedang memikirkan suasana perjalanan kita nanti. Pahala kan? Kita diam, kita tu diam pahala. Bila kita bercakap, cakap kita ni cakap zikir. Sebut kita ni, sebutan yang keluar kita ni, ingat pada Allah. Bukanlah kita bercakap ni, dia bunyi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Tidak. Orang tanya apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Alhamdulillah. Tidur bangun pukul berapa? Subhanallah dia ni. Bukan begitu. Maksudnya, kita dalam hidup kita ni, bila kita zikir, sebutan kita, orang cakap dengan kita ni, orang ingat akhirat. Yang ni dipanggil zikir. Tiap kali mana bercakap dengan kita, ada kan orang, kalau kita bercakap dengan dia, kita rasa tenang je hidup kita. Rasa lapang je diri kita, kalau kita bercakap dengan dia. Ada orang, kalau kita bercakap dengan dia, kita rasa bernanah je telinga kita. Rasa tension je kita. Sampai kita boleh sebut dia, boleh tak kamu tak bercakap? Kalau kamu cakap, lagi tertekan, lagi naik darah saya. Nak sebutnya, ada orang yang kita bercakap dengan dia, kita rasa lapang. Orang yang lapang ni siapa? Orang lapang ni, orang yang hidup dia sentiasa fikir perjalanan yang akan datang. Bila kita memikir perjalanan yang akan datang, kita cuba betulkan jalan hidup kita. Jangan terseleweng. Kenapa dia jangan terseleweng? Sebab ramai yang mati terseleweng. Ramai yang mati dalam keadaan yang terpesong daripada jalan agama. Bila masuk dalam kubur, menyesallah. Mula nak hidup balik. Kemudian lepas pada tersebut, bangun di padang mahsyar, nak balik-balik. Nak hidup balik di dunia. Kalau kita baca dalam surah Sejadah, tiap-tiap pagi Jumaat tu kan, imam baca, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang di padang mahsyar, bila Allah tunjuk segala, dia nampak depan mata dia sendiri. Nampak dengan depan mata dia, dia nampak, dia dengar dengan telinga dia. Lalu dia sebut apa dia? Rabbana absarna. Ya Allah, kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah ya Allah. Farji'na, baliklah kami semula ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat balik amalan salih. Inna muqinun, sekarang kami dah yakin ya Allah. Para hadis kan, sebelum daripada kita nak sebut tentang tajuk kita ni, kita kena ingat perjalanan hidup kita ni, dia ada 5 alam yang perlu kita lalui. 5 alam ini. Alam yang pertama yang pernah kita lalui dipanggil alam kandungan ibu. Ini alam yang pernah kita lalui.
Saya yakin tak ada seorang pun yang sebut, saya tak keluar daripada kandungan ibu Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung Ustaz, dia sebut. Saya keluar daripada apa dia? Saya keluar daripada buah labu. Tak ada dah. Zaman dahulu betul lah ada orang sebut demikian. Tapi sekarang tak ada dah orang sebut demikian. Ini alam tamu. Alam yang pernah kita hidup. Alam yang kedua yang kita hidup dipanggil alam sekarang. Alam fana. Alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Alam yang ketiga yang kita kena hidup dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Alam barzah ni lah yang kita nak belajar. Yang kita nak belajar. Alam yang ketiga ni. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Yang ni pun kita kena tahu. Macam mana nak bangkit di padang mahsyar nanti. Dalam kitab ni juga, Allah panjangkan umur kita, insya-Allah kita akan sampai. Tajuk di mana? Sampai di padang mahsyar. Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Dan alam yang kelima dipanggil alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. 5 alam. Hidup kita ni sedang bergerak ke mana? Kita sedang bergerak menuju ke syurga. Kita sedang menuju kepada alam yang kelima ini. Alam kelima ni dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Bila kita nak pergi ke syurga, kita kena betulkan jalan kita di sini lagi. Di dunia ni lagi. Dunia alam fana ni mesti betul jalan hidup kita. Sebab tu tiap-tiap kali mana kita solat, mulut kita ni sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita sebut ihdinas siratal mustaqim? Ni nak suruh kita boleh masuk dalam syurga ni. Kalaulah kita ni dalam keadaan kita ni silap jalan, masuk neraka kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh demikian, kita kena betulkan di dunia ni lagi. Dunia ni betul. Bila kita boleh betul di dunia, betullah kita di alam barzah. Betullah kita di padang mahsyar. Betullah kita untuk menuju ke syurga Allah. Silapnya kita di dunia ni, bila jalan kita disalah, jalan kita ni salah di dunia, kemudian masuk dalam kubur, memang naya kita. Masuk dalam kubur je. Sekejap lagi kita masuk dalam kubur, azab terus. Kemudian bangun di padang mahsyar, azab. Kemudian sampai di yang disebut dengan sampai di akhirat, sampai di hujung ni dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak suruh sampai peringkat sampai ke hujung ni dalam perjalanan kita ni biar masuk syurga semua. Inilah yang kita sedang usahakan sekarang ni. Kita sedang berusaha dan saya doakan supaya semua yang hadir pada pagi ini semuanya di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita mudah-mudahan kita jadi demikian supaya kita nampak jalan hidup kita. Daripada sinilah di dunia ni, bila kita cerita tentang dunia ni, yang kita berada di dunia ni, kita akan berhadapan dengan ujian-ujian. Allah jadikan sebut saja orang mukmin jadi ujian. Allah jadikan demikian. Bila kita mulakan kita jadi orang mukmin, ada je ujian. Allah mulakan dalam surah Al-Ankabut, misal contohnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Para hadirin sekalian ingat ni ayat mukaddimah kita. Ayat mukaddimah pada pengajian kita ni, kita nak mulakan nak faham tentang tajuk yang pertama yang kita nak sebut pada pagi ni. Itu mengenai Allah cerita tentang mengenai bila kamu memilih jadi orang mukmin. Kamu dipilih jadi orang mukmin. Dipilih jadi orang mukmin, Allah kata apa dia? Kamu akan diuji. Alif Lam Mim, surah Al-Ankabut, di awal-awal lagi. Allah sebut bila kamu dipilih jadi orang mukmin, kamu akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian ni tak ada orang yang tak kena ujian. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka sebut kami telah beriman pada Allah sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kami. Dengan ujian ini, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman pada Allah, wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah tahu siapa yang dusta pada Allah.
Ini dia panggil tajuk yang kita nak mula pada muka surat 13 pagi ni. 13, cepat sikit habiskan, senang kita. Dia tak mula muka surat 1. Tapi kita mulakan dengan muka surat 13. Kenapa tajuk bab yang pertama ni nasihat mengenai kematian dan urusan hari akhir? Di antara tajuknya larangan mahukan kematian kerana menghadapi ujian dan kesusahan kehidupan. Orang kita ni kan, bila dia hidup dia rasa susah, lama-lama dia akan sebut apa dia? Matilah senang. Matilah senang. Bila ada ujian je. Yang ni perangai manusia. Bila manusia ni terdesak, orang Islam ni bila dia terdesak, dia ada dua jalan yang dia buat. Yang dia terdesak sungguh. Jalan yang pertama, dia syirik pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia buat benda yang syirik. Bila terdesak, dia buat benda yang dilarang dalam agama. Yang ni dia keluar daripada Islam ataupun disyirik pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bila ada masalah dalam hidup, dia rasa masalah dia tu sempit sangat, dia syirik pada Allah. Dia cari tutup bomoh, cari tangkal-tangkal azimat dan sebagainya. Dia nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, dia akan cari jalan nak bunuh diri. Yang menyebabkan keluar tajuk ni. Tajuk ni dia sebut apa dia? Kamu kena ingat, dalam hidup ini Allah jadikan bila kamu bersama dengan Islam, kamu akan diuji oleh Allah. Kita tanya, ujian apa yang kita kena lalui dalam hidup ini? Ujian apa yang menyebabkan kita ni jadi sampai tahap demikian dalam hidup kita ni, sampai nak buat benda-benda yang sebegini? Allah cerita ujian. Istilah ujian dalam Islam ni, dia sama ada Allah gunakan istilah ibtila, ujian, ataupun Allah gunakan dengan istilah fitnah, ujian juga dalam hidup kita. Dalam ayat Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ujian yang biasa Allah gunakan dalam hidup ni. Ujian apa dia? Ujian rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama, aku akan uji dalam hidup kamu rasa takut. Takut ni ujian. Semenjak daripada kecil lagi ujian takut. Jadi rasa takut. Dalam hidup ni jadi rasa takut dalam diri kita. Bila kita membesar, takut kalau kita tak dapat belajar di asrama penuh. Misal contohnya, di sekolah asrama penuh. Bila dapat di sekolah asrama penuh, kita dapat. Yang kita rasa takut tadi kita dapat. Kita bimbang kalau kita dibuang asrama. Kita takut kalau kita tak dapat universiti. Dapat belajar di universiti. Bila dah dapat belajar di universiti, rasa takut lagi. Kalau keluar tak dapat kerja. Keluar dapat kerja, rasa takut. Kalau tak ada jodoh dalam hidup. Kita mula jadi rasa takut. Takut kalau tak ada orang datang nak meminang kita. Ini contoh yang mudah. Ataupun kita masuk minang kena reject, dia panggil. Ada juga demikian rasa takut. Dah kita kahwin, rasa takut. Takut tak dapat zuriat. Ini contoh rentetan takut. Bila kita jadi takut, dah dapat zuriat, kita rasa takut membesar anak-anak kita. Rasa takut ni sentiasa dibayangi dalam hidup. Hidup kita ni dia rasa takut. Duduk dalam rumah seorang-seorang takut. Naik kapal terbang takut. Takut hilang dengan kapal-kapal terbang dipanggil. Kemudian kita naik kenderaan takut dilanggar oleh orang lain. Duduk dalam rumah seorang-seorang takut hantu maklimah balik ke rumah dipanggil. Takut ni ujian. Ini di antara ujian yang pertama dalam diri seseorang. Ujian takut. Bila rasa takut, manusia nak buat apa dia? Dalam hidup dia. Islam ajar. Bila kita rasa takut, Islam suruh dalam hidup kita ni, bila kita rasa takut daripada diri kita, kembali pada Allah. Bergantung pada Allah. Sebab tu mulut kita diajar supaya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini mulut kita ni sebut kalimah-kalimah demikian. Nak suruh apa dia? Jangan rasa takut. Kalau rasa takut lagi, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itulah anak-anak yang baru lahir, bila keluar daripada kandungan ibu, kita disunatkan azan di telinga kanan dia. Kenapa sunat azan? Saat mana dia menangis. Saat mana dia menangis ke, saat mana dia mula lahir tu, kita mula azan di telinga kanan dia. Kenapa dia? Kerana dia rasa takut. Tangan dia tergenggam, lalu kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak menguatkan jiwa dia. Nak kuatkan jiwa dia.
Azan tu azan biasalah. Jangan pinjam mikrofon masjid pula dia panggil. Azan kita je nak bagi kekuatan. Bila dia rasa takut je, azan. Bila rasa takut je, sebut Allahu Akbar. Bila rasa takut je, sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama. Ujian apa lagi rasa takut? Sampai kamu nak bunuh diri ni, sampai kamu nak terkeluar daripada Islam ni dalam hidup kamu. Ujian yang kedua, kamu akan diuji dengan rasa lapar. Rasa lapar ujian. Wal ju'. Allah jadikan hidup ni kenyang je, lepas tu tak lama lapar. Baru je sarapan pagi tadi. Sekarang dah terfikir dah nak makan nasi goreng Pattaya ke, nak makan apa ni tengah hari ni. Kita dah mula dah temenung dah kita ni. Ujian lapar. Manusia bila diuji dengan ujian lapar, dia jadi tak keruan dalam hidup. Dia jadi tak ada pedoman. Bila kita lapar sungguh, satu ketika kita lapar betul-betul, kita hilang panduan, tak tahu halal ke haram. Bila kita lapar, kita kira nak kenyang je. Nak masuk dalam perut kita je di saat tersebut. Yang menyebabkan kita tak peduli halal ke haram. Kita lapar. Tuan-tuan pergi ke luar negara, tuan-tuan turun-turun kapal terbang, cari-cari tempat, tak ada kedai halal. Tak ada makanan halal. Kita nak buat macam mana? Lapar ni lapar. Waktu tersebut kita ni jadi dalam keadaan tak peduli dah halal haram. Kerana laparlah menyebabkan orang makan rasuah. Kerana laparlah menyebabkan orang ambil barang orang. Kerana laparlah yang menyebabkan manusia ni jadi tak kenal halal haram. Lapar ni dia jadi demikian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajar, saat mana kamu lapar, kamu tolong kembali pada Allah. Mulut kamu sebut apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di saat mana kita ni dalam keadaan kita lapar, kita nak terdesak dipanggil. Hidup dalam keadaan terdesak. Mulut kita ni jangan tinggal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua. Apa lagi yang Allah jadikan dalam hidup? Wa naqsim minal amwal. Allah kurangkan harta benda dalam hidup. Ni ujian dalam hidup. Orang mukmin dia akan berhadapan dengan ujian tak ada duit. Allah kurangkan harta benda dia. Ni ujian. Saat mana kamu diuji dengan ujian harta benda ni, ramai manusia hilang pedoman. Kena ujian. Kita macam awal-awal tahu macam ni. Duit tak ada. Tengok. Bayar yang tu, bayar yang ni. Nak bayar semua. Akhirnya kita termenung. Nak buat macam mana ni? Ni tak sampai tengah bulan lagi ni. Kemudian macam mana kita nak dapatkan duit? Di saat ini, mulut kita kena sebut. Sebut banyak kali mulut kita sebut. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah ni dengan tujuan nak suruh Allahu ghaniyun. Allah ni kaya. Allah lah yang mengayakan seorang hamba. Huwal ghani, dia yakni Allah yang maha kaya. Mulut kita tak berhenti sebut. Ya Allah, Ya Allah, tolong bantu aku Ya Allah. Allahumma, kita baca doa. Doa apa dia? Ya Allah. Kita sebut Ya Rab, Ya Allah, Ya Rab. Allahumma aghnini bihalalik an haramik. Ya Allah, tolong kayakan saya dengan yang halal. Jangan kamu kayakan saya daripada sumber yang haram Ya Allah. Ujian. Ujian apa lagi yang Allah jadikan dalam hidup? Sampai manusia ni nak pada mati ni, sampai peringkat dia sebut nak mati, wal anfusi, dimatikan orang yang disayangi. Siapa yang disayangi dalam hidup kita? Tengah kita sayang pada suami kita, Allah mati suami kita. Tengah kita sayang isteri kita, Allah matikan isteri kita. Tengah kita sayang pada yang disuruh anak-anak kita, Allah matikan anak-anak kita. Orang yang kita sayang ni, tengah kita sayang, Allah matikan dia. Allahu Akbar. Macam mana keadaan saat ini? Mulut kita kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Sebut, mulut kita ni sebut, saya datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Nak suruh hidup kita ni terikat dengan Islam. Jangan kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Banyak lagi lah ujian-ujian yang saya tak cadang nak ceritanya, sampai peringkat keluarlah tajuk ni. Tajuk ni tajuk apa dia? Larangan mahukan kematian. Jangan kamu mati kerana penderitaan dan kesusahan hidup dalam hidup ini. Kerana setiap ujian itu pahala. Kita kena letak demikian.
Setiap kali mana kita ditimpa ujian, kita dapat pahala. Setiap kali mana kita diuji oleh Allah dengan ujian, Allah sedang meningkatkan kedudukan kita di sisinya. Allah naikkan kedudukan kita di sisinya. Jangan kita nampak bila kita kena uji, habislah kita di sisi Allah. Tak. Kita bukan demikian. Bila kita semakin kita diuji, semakin naik kedudukan kita. Semakin naik kedudukan kita dan semakin hampir kita dengan Allah. Yang ni yang kita kena faham dalam hidup. Sehingga kan janganlah kamu mengharapkan kematian di saat itu. Rugi pada diri kamu. Allah bagikan ujian yang banyak dalam hidup ini dengan tujuan apa dia? Bukan sekadar pahala, tujuan untuk menghapuskan dosa, kafarah dosa, buang segala dosa-dosa yang ada pada diri kita ni. Setiap kali mana Allah kenakan ujian pada kita, terbuang dosa-dosa kita. Kita jangan rasa sedih lah. Kenapa kita nak rasa sedih dengan ujian dalam hidup kita? Sedangkan dosa-dosa kita terbuang. Dosa ni kena ingat, dia satu bebanan. Kalau perhatikan sembahyang tak khusyuk, punca dosa yang banyak. Bila kita datang ke majlis ilmu, tak rasa lazat dalam majlis ilmu, tanda dosa kita banyak. Kita ni kalau duduk je majlis ilmu, duduk je, baru duduk je menguap terus, tak kena gaya. Kita menguap, tanda dosa banyak lah tu. Tanda dosa banyak. Kenapa dia? Kerana dosa ni membebankan hidup seseorang. Kita jadi rasa tak selera. Tak nak lah dengar. Kenapalah. Tapi yang herannya, kita dengar majlis ilmu, tak rasa seronok. Kita dengar baca Quran, tak rasa gembira. Tak rasa lazat dia. Itu tanda dosa kita ni banyak. Yang peliknya, kita ni kala mana dengar lagu-lagu Hindustan, gembira pula diri kita. Kita dengar lagu-lagu yang tak apa-apa, kita rasa tenang pula pada diri kita. Itu tanda masalah. Dia panggil masalah hati yang diseliputi dengan dosa yang banyak. Lalu Islam ajar apa dia? Macam mana Allah nak buang dosa-dosa ni? Allah nak bersihkan dosa kita ni. Allah kenakan ujian. Bila Allah kenakan ujian, maka di waktu tersebut dia terbuang dosa-dosa tadi. Sedikit demi sedikit terbuang. Lalu kenapa kita nak rasa sedih dengan terbuangnya dosa? Dalam hidup kita ni, kita nak sedih apa? Bila dosa-dosa kita ni sudah terbuang. Sedikit-sedikit dalam hidup, macam orang buang kudis tu badan kita. Kita rasa sedih ke dengan doktor yang buang penyakit daripada badan kita? Tak patut kita rasa sedih. Demikian dalam hidup. Bila kita sudah terbuang dosa-dosa kita ni, maka di waktu ini naiklah kedudukan kita di sisi Allah dengan ujian-ujian yang Allah kenakan pada kita. Kena ingat ya, ujian ni bukan dalam bentuk yang susah je, ujian dalam bentuk senang pun ada. Allah jadikan ujian ini bukan dalam bentuk yang dipanggil susah, tetapi ujian dalam bentuk senang pun ramai diuji dalam bentuk senang. Yang diuji dalam bentuk senang inilah yang susah dilalui, dibandingkan dengan ujian yang diuji dengan susah, lebih senang untuk dilalui dibandingkan dengan senang yang menjadi susah untuk kita nak lalui dalam hidup kita. Orang kita kan bila senang itulah yang jadi payah nak datang masjid. Bila dia susah, senang je datang masjid. Orang kita demikian dalam hidup. Bila datang jumpa dengan kita ni, ustaz, dia sebut, ustaz, saya ni susah ustaz, hutang banyak ni ustaz, tolong semaya ajak ustaz, dia sebut demikian. Tolong semaya ajak. Bila kita susah aja, kita hafal terus nombor telefon ustaz kan. Tapi bila kita senang, ada kita nak hafal nombor telefon ustaz? Tak ada orang kita. Kalau telefon ustaz kan dia minta derma, dia sebut demikian. Kalau telefon ustaz kan nanti dia penyusahkan kita pula. Ini keadaan dalam hidup. Lalu Allah pilih dalam hidup diri kita ni berdasar pada seseorang itu. Jangan kita ingat kita ni sama dengan orang, tak. Tetapi Allah tengok, kenapa Allah turunkan kita macam ni? Kenapa Allah jadikan ujian pada orang ni macam ni? Berbeza orang, berbezanya taraf dan keimanan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mulakan. Rasulullah sebut, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurri nadala bih. Janganlah ada di kalangan kamu yang bercita-cita untuk kematian disebabkan oleh kerana mudarat yang turun kepadanya, yang dikenakan padanya. Rasulullah gambarkan demikian, fa in kana la budda mutamanniyana falyakul. Kalaulah kamu ni tak ada pilihan dalam hidup kamu, ingat betul-betul doa ni.
Rasulullah ajar pada kita ni. Rasulullah kata, kalau kamu ni rasa tak tahu dah buat macam mana dah, berhadapan dengan ujian dalam hidup ni, baca doa ni. Doa apa dia? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalaulah kamu hidup ni sampai satu peringkat di mana kamunya rasa tak ada pilihan dah, ya Allah, kematian dah lebih baik, baca doa ni dah. Doa apa dia? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah saya ya Allah. Ma kanatil hayatu khairan li, selama mana kehidupan saya itu membawa kebaikan pada diri saya ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah saya ya Allah. Idza kanatil wafatu khairan li, saat mana kematian itu membawa kebaikan dalam kehidupan saya ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni hidup dalam keadaan yang susah sungguh ataupun senang sungguh, dalam keadaan yang kita rasa terfitnah dah, dengan susah kita ni terfitnah, dengan senang kita ni terfitnah dalam hidup, baca doa ni. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah kalau sekiranya kehidupan itu membawa kebaikan pada saya ya Allah. Matikanlah saya ya Allah saat mana kematian itu membawa kebaikan pada dalam hidup saya ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah. Mari saya baca, jemaah-jemaah sekalian ikut doa ni. Mudah-mudahan doa ni menjadi satu cara untuk kita belajar. Dia panggil. Saya baca, jemaah-jemaah ikutlah doa ini, dan ingat kita dah belajar dan dapat ijazah daripada saya insya-Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Amin. Jemaah sekalian, ini doa yang Rasulullah ajar pada kita. Kalaulah tidak ada pilihan lagi dalam diri kita ni, untuk kita ni sampai tahap di mana Allah jadikan ujian yang besar dalam hidup kita, di saat mana kita menghadap depan, di saat mana kita ni hidup atas dunia ni, begini ujian yang besar sampai peringkat kita kata tak tahu dah nak buat macam mana. Yang ada pada kita hanya doa. Doa ni diajar supaya kita baca. Rasulullah ajar doa macam ni berdasar pada dalam kitab-kitab yang lain disebut. Bila kita kena baca, bila menjadi fitnah pada agama, kita hidup menjadi fitnah pada agama kita, ataupun fitnah kepada keturunan kita, hidup kita ni membawa fitnah. Saya buat contoh yang mudah. Kadang-kadang kan, kita ni bila kita dah berusia sangat dah, panjang dah umur kita, saat mana panjang umur kita ni, anak-anak kita dah tak nak jaga kita. Anak-anak kita ni, kita dah dengar dah dia bertengkar adik-beradik. Tengok dalam adik-beradik WhatsApp group anak-anak kita tu, dia bertengkar siapa nak jaga mak, siapa nak jaga ayah. Misal contoh ni, kita pun terbaca dalam WhatsApp tu, abang kata, yang anak sulung kita sebut, dia kata tak boleh, abang ada mesyuarat, sibuk, abang ada meeting. Yang kedua pula kata, yang perempuan pula kata dia, bukan tanggungjawab saya, tanggungjawab abang yang kena jaga. Ataupun kita terdengar dia bercakap, anak-anak kita ni dia bercakap benda-benda demikian, kita dengar jauh-jauh tu, angkatlah tangan, baca doa. Doa yang ni lah, kita baca doa. Ya Allah, kalaulah saya hidup ni membawa fitnah pada yang hidup pula, ya Allah,
menyusahkan mereka pula ya Allah, maka matikanlah saya ya Allah. Kalaulah hidup saya ni tak menyusahkan dia ya Allah, tak menyusahkan lagi mereka ni, maka hidupkanlah saya ya Allah. Mana nak tahu dengan kita baca doa ni, kalaulah ada kebaikan, Allah jadikan ada orang lain pula yang nak jaga kita. Orang lain tu tak kira lah, tiba-tiba masuk jodoh orang nak kahwin dengan kita ni. Kita ni umur 80 lebih dah, tiba-tiba ada juga yang berkenan dengan kita. Misal contoh lah, tapi mana nak tahu kalau ada, betul kan? Nak sebutnya demikian. Dalam hidup kita ni Allah jadikan demikian. Ataupun kita ni yang tua ni, anak-anak tak nak jaga dah, orang sebelah lelaki, nak buat macam mana ni? Tiba-tiba ada masjid-masjid jemput kita jadi tok imam ke, jemput kita jadi tempat untuk nak jaga, yang namakan dengan tempat-tempat yang baik tadi. Doa ni kita baca. Baca kebaikan. Kalau Allah kata baiknya dalam hidup kita ni untuk panjang umur kita, kita pun teruslah hidup. Tapi kalaulah Allah kata kamu ni kalau hidup pun dia jadi berat lagi bumi ni semua, lagi hidup ni lagi menyusahkan orang, Allah matikanlah kita dengan cara yang husnul khatimah, insya-Allah. Itu cara demikian. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, la yatamanyanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tih, innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Ini pun hadis yang cantik juga Rasulullah sebut. Jangan kamu bercita-cita untuk kamu mati di kalangan kamu. Jangan kamu ada masalah hidup, jangan kamu bercita-cita untuk mati. Wala yad'u bih, dan jangan kamu panggil-panggil kematian itu. Jangan kamu manggil-manggil untuk mati. Rasulullah pesan, jangan kamu panggil bila nak mati ni. Jangan kamu sebut demikian. Min qabli an ya'tih, sebelum sampai saat dan masanya. Jangan kamu ulang, matilah senang. Jangan kamu sebut macam tu. Jangan kamu sebut kalimah-kalimah demikian. Saya nak mati, saya tak nak hidup lagi. Tengah berkelahi dengan suami isteri kan. Suami isteri ni berkelahi, dia pun sebut ada suami dia, saya matilah senang daripada saya hidup membawa dosa, dia sebut demikian. Semakin saya hidup dengan abang dia tu, saya ni banyak dosa lagi, lebih baik saya mati. Jangan demikian. Islam larang, jangan ulang sebut kalimah itu. Jangan keluar daripada mulut kita kalimah yang demikian. Ada masalah dengan hubungan kita suami isteri, jangan sebut nak mati. Sebutlah pada Allah supaya Allah selesaikan masalah ini. Yang kamu pergi sebut nak mati itu kenapa? Tak sampai lagi masa untuk diri kamu mati. Rasulullah sebut, innahu idza mata ahadukum, kamu kena ingat, bila kamu mati di kalangan kamu, inqata'a asal amaluh, putus segala amalan-amalan dalam hidup kamu. Hidup ni pahala, kena ingat. Bila kita Allah bagi peluang untuk kita hidup ini, peluang untuk kita dapat pahala. Satu saya sebut banyak kali pada mana-mana jemaah, katakanlah ada di kalangan keluarga kita ni terbaring dalam hospital, dalam ICU, kemudian dia kena pakai bantuan pernafasan untuk hidup. Doktor bagi tahu kalau cabut je bantuan ini, meninggal dunia pada dia. Di saat itu kita nak buat pilihan macam mana? Nak buat pilihan apa? Doktor bagi pilihan pada keluarga, nak terus ataupun nak cabut ni. Katanya doktor sebut kalau diteruskan pun dia tak hidup dah. Kerana brain dia dah mati dah. Brain dead dia panggil. Otak dia dah mati dah. Tapi nyawa dia masih hidup dengan life support ini sendiri. Bantuan oksigen yang diberikan ini. Macam mana saat tersebut? Saya kalau ditanya demikian, kalaulah yang si sakit itu banyak harta, teruskan dia hidup. Bayarkan. Kenapa? Kerana hidup itu pahala. Setiap hari dia hidup tu kafarah dosa dia. Kafarah dosa dia. Kecuali kalaulah bagi bantuan support tadi membawa hutang pula pada dia. Berhutang, dia terpaksa berhutang. Di saat tersebut bukalah. Kerana apa dia? Kerana dia mendatangkan bebanan pada dia pula. Ini kita pesan pada anak-anak kita ni. Suatu hari nanti otak di kalangan kita ni mati, tapi oksigen boleh hidup. Bagi peluang untuk hidup. Sampai bila? Sampailah
Dah tak ada dah harta dia, dah jual semua. Tanah-tanah dia dah jual, kereta dia dah jual, segala harta dia yang ada ni semua dijual untuk dia nak hidup tadi. Dah dijual semua tadi. Tiba-tiba dia masih lagi dalam keadaan tak ada dah harta benda. Di waktu itu buatlah pilihan untuk cabut. Cabutlah. Dengan cara tersebut, dengan tujuan apa dia? Habislah segala rezeki-rezeki dia digunakan untuk akhirat Allah. Kerana hidup ini pahala. Rasulullah pesan pada kita, kamu kena ingat, bila mati di kalangan kamu, terputuslah amalan. Amalan-amalan di kalangan kamu. Wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khairah. Rasulullah sebut, kerana sesungguhnya setiap kali bernapas umur orang mukmin itu, semua kebaikan-kebaikan yang bertambah dalam kehidupan mereka. Ini cara dalam kehidupan kita. Setiap kali mana kita hidup ni pahala. Kena ingat yang tu je. Hidup ni pahala. Bukan hidup ni dibuat dosa, tidak. Setiap kali mana kita masuk dalam hospital, jangan kita buat dosa. Ataupun kita ni terbaring, tak bergerak. Jangan kita buat dosa. Buat dosa apa dia? Bila kamu tak solat, kamu buat dosa. Bila kamu buka aurat, kamu buat dosa. Bila kamu duduk terbaring atas katil, kemudian kamu habiskan masa tengok cerita Doremi, misal contoh. Kamu habis masa tengok cerita, kamu terbaring atas katil, tengok TV, tak ada rancangan agama dan sebagainya, kamu buat dosa. Jangan. Bila kamu dalam keadaan terbaring, siapa saja yang duduk atas katil dah tak boleh bergerak dah ni, ajar dia dengar Quran, dengar zikir, kemudian sampai waktu solat, kamu solat. Waktu mana orang datang ziarah, kamu tutup aurat. Semua dalam keadaan yang terjaga ni, pahala untuk diri kamu. Sampai bila? Sampai kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ingatlah pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Rasulullah sebut, la yatamayyanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira wa imma munsiyan fala'allahu an yasta'tib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan ada di kalangan kamu bercita-cita untuk kematian. Jangan biarkan dalam hidup kamu ni bercita-cita untuk mati. Kerana apa dia? Kalau sekiranya kamu ni seorang muhsinan, kalaulah kamu ni orang yang dalam keadaan suka melakukan kebaikan, fala'allahu an yazdada khairah. Kerana mudah-mudahan dengan dia ni, dalam keadaan dia ni, begitu sakit dia tu akan bertambah kebaikan untuk dia. Tapi wa imma munsiyan, kalaulah dia ni dalam keadaan yang musian, dia seorang yang buruk perangai dia, dalam keadaan musian, fala'allahu an yasta'tib, mudah-mudahan dengan dia dalam keadaan sebegitu, dianya akan diampunkan dosa dia dan dia sempat untuk bertaubat pada Allah SWT. Panjang umur ni bukan untuk semakin menambahkan dosa, tetapi panjang umur untuk menambahkan pahala. Itu cara pada diri kita demikian. Suatu anak cadangkan jemaah-jemaah yang ada mak ayah tinggal dengan kita, usia dia 60 tahun ke atas, kita berebut jaga. Jaga mak ayah kita, mak mertua kita ke, ayah kita ke, ayah mertua ke, kita jaga dia. Dan di waktu tersebut kita mula atur dia. Atur untuk apa dia? Atur untuk dia dapat menuju ke syurga Allah SWT. Ajar pada dia demikian, mak baca doa ni mak, ayah baca doa ni lah. Kita sebut demikian pada dia. Sebut kalimah-kalimah demikian untuk dia menuju ke syurga Allah SWT. Kena usaha pada diri kita demikian. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannawul maut. Rasulullah sebut, jangan kamu bercita-cita untuk mati. Jangan kamu berharap untuk mati. La tamannawul maut fa inna haulal mutli'is syadid wa inna min sa'adati an yatula umruhu abdin hatta yarzuqullah al-inabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu mengharapkan kematian. Jangan kamu nak pada mati. Bila kamu kena ujian, kamu nak mati terus. Jangan. Kerana keadaan kematian lepas pada kamu mati ini satu suasana yang amat dahsyat yang kamu akan lalui. Kamu jangan ingat dengan mati ini kamu akan rasa jadi tenang pada diri kamu. Jangan. Bila kamu lalui sakarat, sekejap lagi kamu belajar nanti, kita belajar mengibad sakarat nanti, kamu akan dapati satu suasana yang dahsyat yang kamu akan lalui.
Itu dipanggil sakarat. Masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, dahsyat lagi. Suasana yang dahsyat. Kamu dalam keadaan kamu tak bersedia. Anda tak bersedia. Anda biasa sebut, yang tak bersedia ni, orang kita sebelum mati ni terhadap 3 perkara je. 3 perkara je orang kita tak bersedia. Yang pertama, tak yakin dengan Islam. Yang ni yang kita jadi masalah. Hilang keyakinan terhadap Islam. Kita ni lagi lama hidup, lagi longgar terhadap Islam. Lagi lama hidup, lagi longgar terhadap Islam. Yang ni tak bersedia ni. Pergi percaya selain daripada Islam. Percaya dengan apa? Percaya dengan liberal. Percaya dengan sekular. Percaya dengan nasionalis. Percaya dengan izam-izam tersebut. Yang ni bahaya. Jangan terlibat. Kalian jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Hanya kita yakin dalam hidup kita al-Islam. Al-Islam huwal Islam. Islam ni dia tak boleh bercampur dengan sekularis. Tak boleh campur dengan nasionalis. Dia tak boleh campur dengan izam-izam yang lain. Islam, Islam. Yang ni yang ramai di kalangan kita tak bersedia. Yang kedua, yang kita tak bersedia dalam ibadah. Dalam ibadah ni ramai orang kita ni tak bersedia. Yang tak bersedia betul, yang paling besar yang kita tak bersedia apa dia? Solat. Orang kita tak jaga solat. Solat ni ramai mana orang kita cuai. Solat 5 waktu tak jaga. Solat apa dia? Bila usia dia dah 60 tahun ke atas, dia tak jaga solat berjemaah. Solat berjemaah payah nak jaga. Yang lelaki lah. Yang payah nak jaga sangat solat berjemaah. Kemudian nak jaga apa dia? Solat tahajud malam. Tahajud malam lagi susah. Kalau berjemaah pun susah, nak tahajud lagi susah. Dia akan jadi demikian. Yang ni tak bersedia ni. Masuk dalam kubur ni jadi masalah. Dalam ibadah ni yang tak bersedia lagi apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Ramai orang kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni satu benda yang paling dahsyat yang sedang dialami oleh masyarakat kita hari ini. Tambah bila tulisan Jawi dihapuskan dahulu. Dulu bila ada tulisan Jawi, orang kita ni senang membaca Quran. Orang kita ni mudah. Tapi bila tulisan Jawi ni dihapuskan, yang menyebabkan susah orang kita nak baca Quran. Ini jadi masalah. Dan kita harap supaya bila pihak pemerintah dia dengar benda-benda yang macam ni, dia akan kembalikan balik tulisan Jawi. Bila ada tulisan Jawi, senang baca Quran di kalangan kita. Tapi bila tulisan Jawi tak ada, orang kita nak baca Quran pun payah. Baca Quran satu, kemudian nak faham Quran tu satu, kemudian nak hafal Quran tu satu. Orang kita jadi susah. Nak hafal ni, dia hafal ayat sama je. Inna a'tayna, inna anzalna. Sejak muda sampai tua ayat yang sama je. Payah dia nak baca surah-surah yang lain, susah. Sampai kalau semayang dengan orang rumah tu, sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna ni, inna a'tayna. Kita membaca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang tu kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Sejak mula kahwin sampai hari ni, ayat yang sama je dalam hidup. Quran payah nak hafal. Dalam beribadah ni yang paling payah lagi apa dia? Nak sedekah. Bersedekah. Orang kita ni payah nak bersedekah. Lagi berusia, lagi sayang harta. Lagi berusia, lagi sayang harta. Dia sepatutnya bukan sayang harta tu maksud harta untuk dunia. Sepatutnya sayang harta untuk ke akhirat lah. Lagi kita berusia, lagi tukar nilaian harta kepada nilaian syurga. Dia patutnya demikian. Lagi kita berusia, lagi kita tukar dah. Mana tanah yang nak diwakaf, mana tanah yang, mana harta yang nak disedekah, mana tanah, mana harta yang patut kita bagi, mana barang kemas yang tak patut dipakai lagi. Semua benda-benda tersebut mesti ada dalam pemikiran kita. Ni tak, lagi kita berusia, lagi simpan barang kemas. Semua ada barang kemas ni. Emah merah, emah putih, emah kuning, semua ada. Dia mula simpan benda-benda yang demikian. Yang ni yang menyebabkan kita ni jadi penyayang terhadap harta. Jadilah di sudut sepanjang usia kita, lagi kita berusia, lagi kita bersedekah. Lagi kita berusia, lagi kita sedekah. Sedekah tu tanda apa dia? Tanda kita mengubah daripada nilaian harta kepada nilaian syurga yang Allah jadikan untuk diri kita. Dan yang ketiga, orang kita tak boleh nak jaga apa dia? Jaga akhlak. Lagi berusia, lagi sombong.
Lagi berusia, lagi susah kita nak taubat. Di antara tanda buruknya akhlak, kita payah nak taubat. Payah nak taubat pada Allah. Taubat pada Allah. Menghubungkan silaturahim sesama kita. Lagi payah dalam hidup kita. Yang ni kita diajar supaya apa dia? Supaya kita ni sampai peringkat, kalau boleh biar ramai, seramai mungkin. Semua yang hadir di kalangan kita ni, kita boleh kenal nama dia. Ini untung pada kita. Bila kita mati, semua orang kenal nama kita, kemudian orang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk diri kita. Nak kenal nama, nak dikenali nama kita di kalangan orang ramai, macam mana? Salah satunya, kita kena berbuat baik pada manusia. Orang tu akan kenal nama kita. Ahsin ilan nas tasta'bud qulubuhum. Disebut dalam syair, berbuat baik pada orang. Bila kamu berbuat baik pada orang, hati-hati mereka akan terikat dengan kamu. Allah jadikan hati-hati mereka ni dekat dengan diri kamu. Kamu jangan jadi orang yang tidak dikenali di kalangan masyarakat. Tidak dikenali di kalangan masyarakat maksudnya apa dia? Dikenali dengan yang buruk, ataupun kamu terpencil dalam hidup kamu. Tak. Kamu kena sambung silaturahim. Bila kita duduk macam ni, jemaah-jemaah duduk sini, bila bersalam saja, tanya nama. Nama apa? Tinggal kat mana? Supaya apa dia? Supaya suatu hari nanti, bila minggu depan tengok tak ada. Kenapa tak datang? Dia tanya. Kita tanya terus, kenapa tak datang? Bila tak datang tu, dia jawab, saya sakit, saya demam. Dia pun baca doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara saya, ya Allah. Suatu hari tengok-tengok tak datang, tengok-tengok tak datang. Tak datang juga, dia akan sibuk tanya, kenapa tak datang? Minggu lepas ada, minggu ni tak ada pula macam tu. Yang ni menyebabkan akhirnya doa-doa tu sampai pada diri kita. Ni kena jaga akhlak. Jangan putus